Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Datuk Arman Azhar Abu Hanifah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua yang kelihatan segak di atas kerusi speaker tersebut. Terima kasih. Salam Ramadan dan selamat mengerjakan ibadah puasa bagi ahli yang berhormat yang beragama Islam yang mulia ini dengan pahala yang tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk Yang Di-Pertua Belanjawan Madani. Saya menyambut baik pendekatan Belanjawan Madani 2023 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada 24 Februari 2023. Kerana belanjawan ini amat penting untuk rakyat negara kita. Tetapi apa yang perlu hari ini adalah terutama daripada segi ekonomi negara kita. Dalam memenuhi keperluan ekonomi negara kita, kita dimaklumkan Kerajaan Madani hari ini telah menyediakan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit khususnya untuk membarui 3,000 gerai dan kios perniagaan untuk rakyat Malaysia. Kebanyakan peniaga kecil pada hari ini mereka menyambut baik usaha kerajaan, terutama dalam dana yang telah diberikan sebanyak 50 juta. Tetapi apa yang pasti hari ini kita lihat, 50 juta ini untuk disediakan untuk 3,000 gerai. Dalam persoalan hari ini, adakah 3,000 gerai itu mencukupi? Sebab kita tahu selepas pandemik COVID-19, banyak yang hilang pekerjaan, ramai di kalangan rakyat kita berubah daripada pekerjaan menjadi peniaga-peniaga kecil. Dan rungutan juga diterima oleh rakan-rakan kita daripada rakan senator dan sebagainya yang mengata kebanyakan mereka menyambut baik peruntukan ini, tetapi persoalan hari ini adakah kerajaan menyediakan tempat ini mencukupi untuk golongan yang berniaga. Dan paling menghampakan, kebanyakan daripada mereka hari ini cuba mendapatkan permit perniagaan dan lesen perniagaan untuk mereka berniaga. Tapi malangnya permohonan mereka ni tidak diluluskan. Dan hari ini kerajaan mengumumkan mempunyai bajet 50 juta ringgit untuk menyediakan kios dan gerai kepada golongan-golongan yang terkesan. Ini satu dana yang amat besar. Dan kita mohon kepada kerajaan untuk mengambil peduli bagaimana dengan jumlah yang lain. Di mana kebanyakan pada mereka yang minta lesen perniagaan hari ini yang masih lagi belum mendapat kelulusan. Secara logiknya 3,000 premis perniagaan baru yang sedia ada ini bagi saya masih lagi tidak mencukupi dalam menampung bilangan pejaja yang sedia ada. Dan boleh dikatakan kebanyakan golongan pejaja ini, peniaga kecil terdiri daripada golongan B40 bergelut setiap hari selepas pandemik COVID-19. Persoalan hari ini sejauh manakah penjaja, peniaga kecil yang berniaga di tepi-tepi jalan semenjak COVID-19 ini diberi jaminan lesen dan permis yang sah bagi meneruskan ekonomi mereka. Datuk Yang Di-Pertua, lagi satu yang ingin saya nyatakan adalah tentang isu musibah banjir ataupun bencana. Kebelakangan ini kita lihat negara ini kelak dilanda musibah bencana alam, sama ada jangka yang tidak jangka. Banyak kawasan yang terkesan dan rakyat mengalami kerugian yang amat besar setiap kali musibah ini berlaku musim banjir. Negara kita dah merdeka lama dah. Kita dah menyambut negara maju dah lama dah. Tetapi kenapa sehingga hari ini masalah banjir ini tidak dapat ditangani dengan baik? Kita memerlukan satu plan jangka masa panjang dan pendek untuk menyelesaikan masalah banjir ini. Negeri-negeri di pantai timur, contoh Pahang, Kelantan, Terengganu, saban hari mengalami musibah banjir. Tidak terlepas dengan negeri-negeri di pantai barat seperti Selangor, Kedah, Perak dan baru-baru ini di negeri Johor. Dan bila kita menghadapi musibah banjir ini, kita lihat rakyat terkesan. Kerana yang lebih kita sedih hari ini, warga emas dan anak-anak kecil yang terpaksa menanggung mengharung banjir dalam keadaan lemah dan kesejukan. Sehingga ada segelintir anak yang tidak lagi bersemangat nak pergi sekolah. Yang paling sedih kita lihat baru-baru ni, musibah banjir di negeri Johor, bila berlaku masih lagi budak-budak mengambil peperiksaan SPM. Dan kita tanya bagaimana keadaan anak-anak murid yang ambil SPM ini, yang terkesan dalam masa banjir ini, perlu mengambil peperiksaan sedangkan mereka melalui tekanan mental dan sebagainya. Jadi
apa langkah-langkah kementerian melalui kesedaran yang perlu disebarkan dan diajar kepada masyarakat tempat untuk menguruskan situasi bencana seperti banjir yang melibatkan tahap keselamatan, mental, emosi dan survival mangsa banjir. Ini perlu dilaksanakan secara konsisten, secara pintas. Terima kasih sahabat saya, YB Azhar yang turut memberikan pandangan bisik ke telinga saya. Kerana hari ini pemetaan kasar setiap kali bandar melanjir kawasan-kawasan panah atau hotspot, kemalangan merenggut nyawa juga berlaku. Ini melakukan kerugian, kerosakan harta benda yang berulang-ulang. Sehingga bila rakyat akan terus mendapangi isu bencana banjir. Sampai bila kerajaan nak letak keutamaan dalam isu banjir ni? Kita dah merdeka lama dah. Dan masih lagi negara kita ni menghadapi masalah banjir. Jadi saya mintalah kerajaan madani hari ini yang dikatakan begitu prihatin tentang perpaduan dan masalah rakyat untuk mencari plan rangkaian jangka masa pendek dan panjang untuk menyelesaikan masalah banjir untuk negara kita. Datuk Yang di-Pertua, isu seterusnya isu kesihatan. Pembangunan hospital-hospital swasta hari ini dilihat tumbuh seperti cendawan selepas hujan. Banyak hospital swasta yang tumbuh, tetapi bil dan rawatan ini dilihat amat tinggi dan tidak mampu ditanggung oleh lapisan masyarakat khususnya golongan B40. Pendekatan menarik taraf dan menyumberkan pesakit-pesakit hospital dilihat satu langkah yang very proaktif. Pada masa yang sama, pesakit-pesakit boleh menepati perawatan dan persekitaran yang lebih kondusif berbanding dengan hospital awam dan klinik kesihatan yang selalu sesak dan juga kian uzur kita lihat. Ini merupakan satu lagi masalah. Rakyat hari ini bila pergi ke hospital kerajaan, hari ini rawatan mereka hari ini dilihat begitu sukar untuk mendapat rawatan. Kadang-kadang datang pagi kerana emergency, tapi dapat rawatan pukul 4 petang. Ada yang datang nak buat operation bypass dan sebagainya. Disebabkan tak buat COVID testing, disuruh balik. Lepas 2 bulan datang balik. Kerana klinik kerajaan ini terlampau banyak birokrasi yang perlu kita lihat. Saya ingin mengetahui lebih lanjut, apakah kerajaan bercadang untuk membina hospital-hospital baru atau tambah baik blok-blok kerajaan, hospital-hospital kerajaan yang sedia ada. Kerana hari ini rakyat memerlukan plan kesihatan dan tempat kesihatan yang baik untuk kesihatan, rawatan kesihatan rakyat Malaysia. Yang kita lihat hari ini negeri-negeri lain yang bakal dilaksanakan dimaklumkan. Hospital di Melaka, di Kuala Kangsar, di Jelebu, di Pontian. Tetapi di kawasan saya sendiri, Hospital Serdang masih lagi mempunyai masalah yang besar. Terutama daripada segi parking. Bayangkan kita ada orang sakit secara emergency, nak hantar ke emergency room, tempat letak kenderaan pun tak ada. Ada kalanya mereka perlu berjalan kaki kepada tempat emergency ini sejauh 2 ke 3 kilometer. Jadi perkara ini kerajaan yang prihatin hari ini perlu mengambil peduli. Perlu memikirkan plan bagaimana nak menyelesaikan masalah yang asas dalam klinik kesihatan dan hospital kerajaan. Hospital kerajaan hari ini juga bagi saya perlu dinaik taraf. Jangan segala kita umum je nak buat bangunan hospital baru. Sepatutnya hospital kerajaan sedia ada ini perlu dinaikkan taraf agar sama taraf dengan hospital-hospital swasta demi untuk rakyat Malaysia. Pada masa yang sama, apakah perancangan Kementerian Kesihatan untuk mengatasi kekurangan tapak parking di hospital-hospital awam? Ramai yang tanya, Datuk, kenapa konsisten isu parking ni? Sebab bagi saya, bila kita pergi ke hospital kerajaan hari ini, kita lihat bagaimana sesaknya hospital kerajaan, nak dapat parking pun sukar. Akhirnya masalah kepada orang cakap pesakit-pesakit, nak pergi mendapat rawatan pun sukar kerana masalah parking. Kerana hari ini tapak parking sedia ada amat terhad. Dan waris pesakit terpaksa meletakkan kenderaan di bahu-bahu jalan sekitar hospital ketika mendapatkan rawatan. Dan ada juga terpaksa meletakkan kenderaan yang jarak amat jauh berjalan ke pengadilan hospital dalam keadaan yang amat kecewa kerana ini merupakan hospital kerajaan. Dan apa pendekatan kerajaan hari ini dalam isu
tempat hemodialisis. Hari ini kita lihat tempat-tempat hemodialisis ini amat berkurangan. Dan ini juga amat penting untuk kerajaan mengambil peduli untuk melaksanakan pusat hemodialisis bertambah di semua peringkat kawasan parlimen. Yang seterusnya, kesejahteraan rakyat. Konsep payung ramah hari ini diperkenalkan oleh belanjawan madani yang hari ini diterima dan disambut amat baik oleh rakyat Malaysia. Dan para pengusaha ini juga mengambil inisiatif untuk turut serta dalam program ramah ini. Walau bagaimanapun, masih ada lagi rungutan, rayuan daripada rakyat untuk kerajaan kembali mempertimbangkan tentang mengeluarkan simpanan KWSP secara bersasar. Saya tahu Perdana Menteri telah menyatakan plan-plan mereka tentang isu KWSP. Tetapi sebagai pemimpin, sebagai yang telah diberikan mandat untuk duduk dalam dewan yang dihormati ini, kita tidak boleh menidakkan suara rakyat. Hari ini rakyat terkesan selepas pandemik COVID-19. Hari ini rakyat rata-rata menyuarakan mereka memerlukan bantuan pengeluaran KWSP secara bersasar. Dan saya dengan rendah diri merayu kepada Perdana Menteri kita, merangkap Menteri Keuangan, untuk ambillah peduli suara rakyat. Kerana hari ini kerajaan perpaduan, kerajaan madani harus meletakkan keutamaan rakyat di hadapan. Hari ini rakyat terkesan. Rakyat hari ini perlukan perjuangan daripada rakan-rakan yang senator dalam dewan ini untuk kita pastikan isu KWSP ini diselesaikan dengan baik. Kerana kali ini kalau kita masih lagi menidakkan suara rakyat di luar, hari ini kita risau mereka akan bangkit, akan mempertikaikan kerajaan perpaduan keluarga Malaysia ataupun kerajaan madani ini. Setiap hari makin banyak desakan pada rakyat merayu kepada kerajaan meluluskan pengeluaran KWSP mereka secara bersasar. Saya mohon sekali lagi kepada Perdana Menteri, tolonglah mempertimbangkan suara rakyat untuk pengeluaran KWSP secara bersasar yang amat diperlukan pada ketika ini. Pengamal media ini melaporkan di media-media utama, kerajaan tidak akan akur tentang pengeluaran tersebut. Tetapi saya yakin Perdana Menteri kita sentiasa mendengar suara rakyat. Saya yakin Perdana Menteri kita sentiasa prihatin suara rakyat. Saya yakin Perdana Menteri kita akan mengambil inisiatif dan tindakan untuk memikir bagaimana untuk menyelesaikan isu KWSP ini. Dan perlu kita fikirkan, kerajaan perlu fikirkan, kalau tak dapat mengeluarkan KWSP ini, apakah cadangan penggantian alternatif bagi golongan-golongan yang tersasar ini? Bolehkah pihak kementerian berkaitan berkongsi perancangan daripada kerajaan untuk mengatasi kemelut yang dihadapi oleh rakyat dalam mengukuhkan asas ekonomi yang mereka hadapi hari ini? Di samping itu, rakyat juga berharap pengeluaran KWSP ini dapat diberikan sedikit sebanyak kelegaan sebelum menghadapi Aidilfitri tidak lama lagi. Saya juga berharap kerajaan pertimbangkan bantuan rakyat diberikan kepada rakyat sebelum Hari Raya Aidilfitri. Kerana satu usaha kerajaan ini meraihkan sokongan rakyat dalam penubuhan kerajaan perpaduan madani ini. Program rumah pertamaku dikabarkan nak dibatalkan. Jadi saya mohon sekali lagi kepada yang amat berhormat Perdana Menteri, janganlah hapuskan program ini. Sepatutnya program rumah pertama ini harus diteruskan. Kerana hari ini rakyat memerlukan satu program untuk memiliki rumah pertama. Dan seterusnya saya mohon kerajaan janganlah kita menekan syarikat-syarikat besar yang sentiasa membuat program-program kebajikan seperti program membantu rakyat daripada segi pendidikan dan sebagainya ketika pandemik COVID-19. Dan saya nak ucap terima kasih kepada Tan Sri Syed Mokhtar yang banyak membantu rakyat ketika pandemik COVID-19. Tetapi hari ini kita lihat kerajaan masih lagi mencari kesalahan terhadap Tan Sri Syed Mokhtar. Jadi saya yakin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, seorang pemimpin yang hebat, akan berbincang dengan baik dengan Tan Sri Syed Mokhtar bagaimana untuk mencari jalan penyelesaian tentang syarikat-syarikat yang banyak membantu khususnya daripada segi kebajikan rakyat. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada syarikat-syarikat yang membuat program-program ramah. Sebagai contohnya Jekyll, penjualan baju Melayu yang pada kadar
untuk diterima oleh rakyat. Dalam keadaan hari ini raya nak dekat, dengan kos sara hidup yang tinggi, masih lagi ada syarikat-syarikat yang prihatin menurunkan harga barangan mereka demi kepentingan rakyat, untuk kita pastikan rakyat juga boleh menghadapi hari raya dengan pakaian yang cantik pada kadar yang begitu baik. Dan Datuk Yang Dipertua, sebelum saya mengakhiri khusus perbahasan saya ingin menyeru sekalian Dewan untuk bersama-sama berganding bahu menggelembing tenaga dalam kebijaksanaan kita memberi khidmat dengan ikhlas kepada rakyat yang menaruh kepercayaan kita. Jadilah suara rakyat, jangan kita takut untuk menyuarakan hasrat rakyat. Jangan kita takut membawa perjuangan rakyat. Kerana bila kita duduk dalam Dewan yang amat mulia ini, tanggungjawab kita adalah untuk memperjuangkan suara rakyat. Dan inilah yang saya mohon, dan saya yakin rakan-rakan senator yang berada dalam Dewan yang mulia ini akan bersama-sama saya untuk terus memperjuangkan hak rakyat demi negara kita yang tercinta. Datuk Yang Dipertua, akhir sekali saya mengucap terima kasih kepada semua, dan saya juga ingin mohon menyokong Belanjawan 2023 sekali lagi kepada Datuk Speaker. You look great atas kerusi speaker tersebut. Jadi sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Senator Dato' Arman Azhar